العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Rahmat Datuk Haji Muhammad Azam bin Usman Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, berbahagia Puan Hajah Nazatul Shimah binti Muhammad, Kepala Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, berbahagia Tuan Haji Aziz bin Isnin, Jadi Petua Persatuan Perkhidmatan Bandaraya Johor Bahru, Ketua Jabatan, Ketua Bahagian Al-Fadil Ustaz Taufik bin Haji Khamis, seterusnya warga Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah pada pagi yang penuh barakah ini. Dapat kita bersama-sama hadir di dalam sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1443 Hijri, bersamaan tahun 2021 Masihi. Saya bagi pihak majlis yang ini merakamkan ucapan selamat datang khususnya kepada Muhammad Datuk Bandar, jabatan, seterusnya warga Bandaraya Johor Bahru. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini akan sentiasa dirahmati Allah dan dihimpunkan kita bersama dengan golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita mulakan majlis berzanji dan selawat senazam, bila kita bersama-sama menghadiahkan Al-Fatihah pada sahabat kita yang merupakan pernah menjadi pembimbing dalam Al-Quran ini, iaitu Allahyarham Tuan Haji, ya Allahyarham Cik Mustafa Kamil bin Muhammad Shah yang telah kembali ke rahmatullah baru-baru ini. Semoga roh Allahyarham tempatkan bersama dengan golongan orang-orang yang saleh dan salihah. Ala natil qabul wa ila hadratir rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ahli al-kubur jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat hum wal amwat. Khususan ila arruh al-marhum Mustafa Kamil bin Shah wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله، وكان قد اجتاز بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه
ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وعان للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم سلم نورا يتلعلع سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين هودك صافي المبارك
وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات ما رأينا عيسى حنات في سرائيل إليك والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليك سلام عليك حبيب سلام صلوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم ومهيا كالشمس منك مضيء صلوا عليه أسفرت عنه ليلة والراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وأزدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتولت بشرى الحواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية وطوبى لمن كان تعظيمه وصلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه
أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim. Selawat ke atas bagi. Teruskan majlis pada pagi ini. Sebelum kita buat ramah untuk menyampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya bagi majlis untuk membacakan beberapa latar belakang file Ustaz Liputan. Ustaz kita bernama Ustaz Taufik bin Haji Kamal. Latar belakang beliau di akademik Sekolah Menengah Ahad. Latar belakang beliau di pengajian Sekolah Agama Institut Tahfiz wal Qiraat Sabak Swasta Kuala Kuparu, Selangor. Rahmat Islam Darul Mustafa di Rasatil Islamiyah Hadratul Maut yang dan Tahfiz wal Qiraat Darul Idrus Hadratul Maut Pondok Darul Hajirin Kuala Terengganu. Pengalaman kerja beliau adalah merupakan imam masjid jabatan yang di kami Kampung Melayu Majidi, imam masjid Kampung Dato' Onlah Baru, guru program tahfiz Yayasan Pelajaran Johor Sekolah Bangsaan Pendidikan Khas OKU Jabatan 2010. Hadirin yang bagi pihak majlis, Ustaz Taufik bin Khamis, Mudir Madrasah Tahfiz Al-Quran Dawiyah Darul Madad Sagil Tangkak Johor, untuk memulakan ceramah sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tema Manhaj Rabbani Umat Quality, indahnya hidup mengikut sunnah. Silakan Fadil Ustaz untuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih walidihi wa waladihi nasi ajma'in. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, juga timbalan setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Jabatan Warga Kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah merezekikan kita pada pagi yang penuh dengan keceriaan dan bahagia ini. Bersama-sama kita berhimpun dan berkumpul bagi menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tiadalah maksud dan niat kita melainkan untuk bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan niat ini telah terhimpun seperti mana yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya ia daripada manifestasi kesan daripada ketakwaan hati bagi seseorang itu. Maka sebesar-besar syiar agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga digambarkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis yang disebutkan pada awal bicara tadi, tidak sempurna iman salah seorang dari kalangan kamu sehinggalah ia menjadikan aku, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih ia kasihi berbanding anak-anaknya, kedua ibu bapanya dan sekalian manusianya. Maka tidak sempurna iman seseorang dari kalangan kamu itu melainkan menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dikasihi dalam kehidupan. Dengan sebab itulah para ulama berusaha untuk mendatangkan majlis-majlis seumpama ini, berusaha untuk mengumpulkan masyarakat, ajak manusia kepada perhimpunan yang baik-baik supaya hidup hati kita dalam mengingat kepada Allah dan mengingati juga kepada kekasihnya, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah nazalat alaihimus sakinah dzakarahumullahu fi man." Tiadalah duduk dalam suatu kaum, tiadalah duduk daripada suatu kaum itu berzikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan mereka itu dengan para malaikat, menurunkan ke atas mereka itu rahmat, mengurniakan ke atas mereka itu ketenangan, dan menyebut akan nama-nama mereka itu di sisi Allah di hadapan para malaikat. Maka tiadalah himpunan seumpama himpunan seperti ini yang dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terlebih mulia, kerana padanya disebutkan nama Allah dan disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kekasihnya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di negeri Johor Darut Ta'zim, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam diadakan secara besar-besaran sehinggalah ke hari ini. Sambutan itu terus disambut oleh sebahagian besar masyarakat Islam di negeri Johor Darut Ta'zim. Diisi di dalamnya baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, riwayat hadis tentang sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diselitkan padanya lantunan selawat, puji-pujian ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghimpun di dalamnya seluruh masyarakat Islam, bahkan yang bukan Islam, dari kalangan mereka yang mempunyai duit, miskin, sederhana, dan apa juga lapisan masyarakat. Mereka berhimpun dengan satu maksud, iaitulah untuk meraihkan hari keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan kekasih Allah yang paling besar sekali, yang paling agung sekali, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tidaklah berlaku melainkan daripada sebab memahami dan mengimani bahawasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik rasul dan nabi di sisi Allah, sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya Syekh Ibrahim Al-Laqani radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Matan Jauharatit Tauhid, wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi
Nabiyuna famil anni syiqaqi. Semulia-mulia makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggalkanlah oleh kamu akan perselisihan dan perbantahan, kerana telah jelas di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah bahawasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding makhluk-makhluknya yang lain. Sebab itulah majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikira sangat baik, kerana meraihkan yang terbaik dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah akan berselawat, yakni Allah akan mengurniakan ke atasnya rahmat, yakni bagi orang yang berselawat itu sebanyak 10 kali. Itu kalau sekali selawat, kalau banyak kali selawat, sudah tentu banyak rahmat Allah Ta'ala turun ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cuba kurangkan sedikit lawat jenaka dalam sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana di luar sana sudah banyak lawak, raja lawak, segala-gala jenis lawak. Kerana kita nak fokuskan kepada satu maksud kita beramai-ramai di sini. Bukan untuk orang lain, bukan untuk kumpulan lain, bukan untuk satu persatuan yang lain. Hanya satu saja maksud kita, yang mana kita bersetuju atas perkara ini, iaitu memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu majlis maulid ini bukan majlis perpecahan. Bahkan majlis ini menyatukan hati umat Islam. Kalau kita cerita tentang orang lain, mungkin ada orang lain tidak setuju dengan pendapat kita. Kita puji lebih-lebih pada orang lain, mungkin orang lain tak setuju dengan pendapat kita kerana memuji satu orang, si fulan itu baik. Satu orang lagi kata, pada aku dia tak baik. Tapi bila mana kita berkumpul dan berhimpun untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepakat kita semua kata ini. Tidak ada pun dari kalangan umat Islam yang merasakan rugi atau sia-sia dalam menyebutkan kelebihan-kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta kepada membesarkan baginda, memuliakan baginda. Kerana Al-Quran memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu menjadi dalil yang paling besar, hujah yang paling tinggi pada menyatakan keharusan, kesunnatan atas memujinya seseorang itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi Muhammad itu boleh dipuji. Bukan saja dengan sedikit pujian, bahkan berlebih-lebih lagi boleh. Kerana Al-Quran itu yang paling tinggi memuji akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita boleh puji orang lain, sedangkan orang itu bukannya besar jasanya kepada kita, hanya dengan satu dua pertolongan. Jikalau kita boleh memuji-muji akan kecantikan, keindahan yang ada pada orang lain, jikalaulah kita boleh puji hatta bukan kepada orang, kita boleh puji kereta kita, kita boleh puji motor kita, kita boleh puji handphone kita, kita boleh puji-puji makhluk Allah Ta'ala yang lain. Bahkan setiap hari kita menghabiskan masa untuk memuji selain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan boleh juga, harus juga. Apatah lagi memuji akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itu kita di Johor dahulu menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta berarak kita dengan gajah sebagai menzahirkan rasa kesukaan dan kegembiraan lahirnya Nabi dan Rasul, insan yang terpilih. Bahkan tidak dijadikan yang lain melainkan kerana kasihnya Allah kepadanya, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya sahibul burdah, kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal. Bagaimanakah dunia itu mahu memudaratkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jikalaulah bukan kerana Rasulullah, nescaya dunia, ini maksud dunia di situ selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalaulah bukan kerana keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dunia ini tidak keluar daripada zaman ketiadaannya kepada ada. Demikianlah berkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Jawharul Mauhub,
wa munabbihatil qulub. Karangan Syekh Ali Abdul Rahman radhiyallahu taala anhu menceritakan satu hari Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jibril alaihi salam mengatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, setelah Allah Ta'ala menciptakan aku, berhenti aku selama 10,000 tahun. Kemudian Allah menyeru akan namaku, Ya Jibril. Bermula daripada itu aku mengetahui yang nama aku adalah Jibril. Kemudian berhenti aku selama 10,000 tahun lagi. Kemudian menyeru Allah Ta'ala, Ya Jibril, qaddisni, sucikan oleh engkau akan aku. Maka aku mentakdiskan akan Allah selama 10,000 tahun. Selepas daripada itu Allah Ta'ala berfirman lagi, Ya Jibril, hamidni, pujilah oleh engkau akan aku. Lalu aku tahmid kepada Allah selama 10,000 tahun. Lalu Allah Ta'ala berfirman selepas daripada itu, Ya Jibril, majidni, muliakan oleh engkau akan aku. Maka aku memuliakan akan Allah selama 10,000. Lalu aku berkata selepas daripada itu, Ya Allah, setelah engkau menciptakan aku, lalu aku melihat kepada tiang-tiang arash. Ada barisan tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya aku, wahai Allah, siapa itu Muhammad? Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, Muhammad itu tidak aku ciptakan yang lain. Tidak aku ciptakan engkau, wahai Jibril. Tidak aku ciptakan langit, tidak aku ciptakan bumi, tidak aku ciptakan bulan, tidak aku ciptakan matahari. Melainkan kerananya, yakni kasihnya aku kepadanya. Wahai Jibril, berselawatlah engkau kepadanya. Lalu katanya Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun wahai Muhammad berselawat ke atas engkau selama 10,000 tahun. Sebab itulah orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang bersamanya dengan para malaikat. Kerana setiap masa dan saat malaikat itu tak sunyi ia daripada mengingat akan kekasih Allah, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itu suka saya mengingatkan diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, berpesan untuk diri saya. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadikanlah platform ini sebagai semangat kita untuk istiqamah atas berselawatnya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahan kehidupan kita di jabat, kita di mana sekalipun, di dalam maupun di luar, dalam apa juga keadaan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Di mana saja kamu berada, berselawatlah ke atasku. Sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepada. Berkatnya negeri Johor Darut Ta'zim ini, kerana orang-orang dahulu banyak buat majlis selawat. Dia buat kerja kahwin, dia berselawat. Dia buat kenduri, dia berselawat. Dia buat kenduri doa selamat, dia berselawat. Dia buat kenduri tahlil, dia berselawat. Apatah lagi buat kenduri Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, lagi berselawat. Dia buat khatam Quran, orang bertunang, orang bernikah, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita berjumpa dahulu bersalam-salaman dengan lantunan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada sembahyang berjemaah, selawat kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayanya khususnya orang Melayu ini di bumi Johor Darut Ta'zim, kayanya dengan bermudah-mudah untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi berat bagi kita untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah berkat kita ni memang tak nampaklah keberkatan itu secara sepenuhnya mungkin. Tapi ada di sebalik itu keberkatan-keberkatan kesan daripada berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sejauh mana pun kita, orang kita ni, tapi boleh baca Quran lagi.
Orang-orang dulu bukannya ada masa sangat dengan kita. Sibuk cari rezeki untuk besarkan anak. Meskipun mereka itu menoreh getah, meskipun mereka itu menyawit, meskipun mereka itu berkebun, tapi boleh membesarkan kita. Kita bergaji besar sampai ke hari ini. Bekerja kita kerana pengorbanan daripada kedua. Yang banyak berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sangat malang bagi orang Melayu khususnya yang masih lagi hidup dan terpengaruh dengan dakyah-dakyah atau unsur-unsur mereka yang tidak menyukakan sambutan atau majlis seumpama ni, iaitu majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan hanya beralasan tidak ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambutan seumpama. Alangkah jahilnya orang yang berucap dengan perkataan. Sebab itulah kita tuan-tuan dan puan-puan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan daripada terus meraihkan, daripada terus untuk duduk dan menghidupkan mana-mana majlis yang ada di dalamnya mengingat kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut-nyebut nama Allah dan menyebut-nyebut nama kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada padanya juga berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tak mengharamkan diri kita ni. Alhamdulillah daripada banyaknya manusia di muka bumi Allah Taala ni, kita terpilih meskipun kita sibuk dengan kerjaya kita. Dalam kesibukan kita ni seharian, siapa pun, baik saya, baik tuan-tuan, puan-puan dan sebagainya, kita terpilih. Boleh sahaja Allah Ta'ala nak mendudukkan orang lain selain daripada kita duduk pada majlis-majlis yang sebut tentang nama Rasulullah ni. Boleh. Tapi telah memilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita datang dalam keadaan terpaksa, pada hakikatnya itulah takdir Allah telah memilih kita untuk duduk dan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alangkah indahnya, alangkah hebatnya, alangkah penuh dengan keberkatannya sesuatu majlis yang disebut padanya nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah suatu majlis yang berpisah daripadanya seseorang itu melainkan dia membawa haruman. Orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni membawa haruman. Majlis yang disebutkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bawa haruman. Haruman itu kita tidak menghidunya. Secara realiti hidup kita ni tak terbau, tapi pada hakikat di sebalik majlis yang disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang ada harumannya. Disebut dalam hadis. Apabila seseorang itu menyebut nama Rasulullah dalam suatu majlis, tiadalah yang membawa melainkan haruman daripada majlis tersebut. Kerana keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang hidup kita ni kurang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya para ulama, jikalaulah seseorang itu bila ditanya tentang keturunan, siapa nama awak? Bin apa? Bin apa? Lalu ia tidak dapat menjawab. Itu alamat mengisyaratkan institusi kekeluargaannya itu bermasalah. Lebih malang lagi jika seseorang ditanya, siapakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapakah nama ayahnya? Siapakah nama datuknya? Siapakah nama ibunya? Lalu kita tidak dapat menjawabnya. Kerana ini menggambarkan betapa jauhlah kita. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita mengharapkan syafaat Rasulullah. Nak harapkan amalan kita ni jangan sekali-kali. Meskipun kita disuruh beramal. Sebab dalam beramal ni ada tipu dayanya. Kalau tiadalah kerana limpah kurnia Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, payah kita nak selamat di hari kiamat. Sebab itulah sambutan ini dibuat untuk kita ingat semula. Maksud kita esok supaya mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dialunkan bacaan maulid itu
dengan harapan kepada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bait-bait syair, qasidah, semuanya mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai orang yang boleh memberi syafaat ke atas umatnya dan ke atas seluruh umat. Bila datang suatu kaum, mereka yang mempunyai masalah, dosa, kesusahan dan kepayahan di padang mahsyar, lalu kumpulan ini datang kepada baginda Nabi Adam alaihissalam. Minta syafaat. Apa makna syafaat? Pertolongan. Adapun pada hakikat siapa yang memberi pertolongan? Ya Allah, dah maklum. Tapi nak tunjuk dekat akhirat pun minta syafaat, yakni minta pertolongan. Macam mana kita hidup kat dunia ni pun minta pertolongan juga. Tak pertolongan dengan orang lain. Tolong saya kekurangan duit. Lalu diberinya duit, lalu kita ditolong. Tolong saya doktor, saya sakit. Ubatkan sakit saya ni. Lalu doktor tu pun ubatkan kita, sihat kita. Kita pun cakap terima kasih doktor kerana menolong. Ini secara zahirnya. Itu juga di hari kiamat. Kita mengharapkan syafaat, pertolongan. Maka tiada yang boleh memberi pertolongan dari kalangan manusia yang paling besar sekali syafaatnya, melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah mereka ini pergi kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, abu ila ghairi. Diri saya. Pergi kamu sekalian kepada Nabi yang lain. Tiada aku mendapatkan kemurkaan Allah yang terlebih murkanya berbanding pada hari ini, yakni hari kiamat. Lalu mereka pun pergilah kepada Nabi Allah Nuh, pergilah kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, kemudian sampailah kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawapannya berlainan, tak sama macam jawapan. Jawapan sebelum ni, idhabu ila ghairi, idhabu ila ghairi, idhabu ila ghairi. Pergi oleh kamu sekalian kepada yang lain. Nafsi, nafsi, diri aku. Tapi apabila kumpulan ini pergi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana laha, bagi aku syafaat. Aku boleh memberikan syafaat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tunduk sujud di sisi arash. Lalu memuji olehnya akan Allah dengan satu pujian yang tidak pernah diberikan jenis pujian itu melainkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Lalu Rasulullah gunakan pujian itu kepada Allah, memuji Allah, terus memuji Allah, tak bangkit daripada sujudnya sehingga disuruh, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apa yang kamu nak minta. Lalu jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati. Nabi tuan-tuan, usahkan sekarang sampai hari kiamat ingat. Sejauh mana pula kita mengingat akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bagi seseorang itu alamat daripada mengingat baginda dengan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita hayati. Hidupkan rasa sayang kita, ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada sambutan Maulid sahaja, bahkan inilah sebab bagi untuk kita terus mengingat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat terus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita, merahmati ahli keluarga kita, merahmati kedua ibu bapa kita, merahmati sahabat-sahabat kita, merahmati sekalian orang-orang yang kita kasih dengan berkat selawat ke atas Nabi Muhammad. Amalan-amalan yang lain, perintah-perintah yang lain, Allah Ta'ala terus direct. Minta orang beriman buat terus. Wahai orang beriman, dirikan sembahyang. Wahai orang beriman, keluarkan zakat. Wahai orang beriman, sembahyanglah kamu, hajilah kamu, puasalah kamu, umrahlah kamu. Tetapi perintah berselawat, Allah dahulukan dengan zatnya yang maha tinggi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat. Allah dan malaikat. Maklumkan dulu kepada kita, Allah berselawat dulu. Kemudian malaikat.
Yang barulah diperintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kamu sekalian ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kena banyak berselawat. Daripada berselawat ini dibukakan pintu-pintu kemudahan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya, kenapa tak sebut lebih alhamdulillah, istighfar, astaghfirullah, subhanallah. Yang itu jalan terus. Itu zikrullah, bismillah, jalan terus. Tapi ingat, bila kita menyebut selawat, ada padanya nama Nabi kita, Rasul kita, Nabi. Kita berselawat, kita sebut nama Tuhan. Allahumma, wahai Tuhan kami. Dan kita sebut pula nama kekasihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua zikir di situ terus. Itu kelebihan berselawat. Ada pun kalau kita sebut alhamdulillah, sebut nama Allah je. Allahu Akbar, sebut nama Allah saja. Astaghfirullah, sebut nama Allah. Sebab itu istimewanya selawat ini, kita menyebut nama Allah, dalam masa yang sama kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay ibni Wah ibni Ka'ab, ibni Lu'ay ibni Ghalib, ibni Fir ibni Malik, ibni Nadri, ibni Taimah, ibni Mudrikah, ibni Ilyas, ibni Mughar, ibni Zar, ibni Ma'ad, ibni Hadha nasabu ashraful ansab ala. Ini nasab yang paling mulia dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya keluarga yang paling mulia. Keturunannya keturunan yang paling mulia. Kabilahnya kabilah yang paling mulia. Bangsanya adalah bangsa yang paling mulia. Ia terpilih kerana Allah memilih. Ianya terbaik kerana Allah telah mengkhaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sekalian lainnya. Tuan-tuan puan-puan, kita boleh kalau nak cerita berkenaan dengan bangsa Arab. Tapi awas, jangan sampai lidah kita bermudah-mudah untuk menghina. Kerana lahir daripada situ Islam. Dan kemuncak pada akhir zaman nanti hujung, situlah keturunannya daripada bangsa. Terkadang-kadang dizahirkan kelemahan itu seperti mana mengujinya Allah Ta'ala atas ibu bapa terhadap anak-anak yang nakal dan degil. Begitulah adab kita dengan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsanya dan kabilahnya. Meskipun kita mendapati ada kekurangan di sana secara zahiriah, tapi jangan bermudah-mudah untuk menghinakan barang yang dinisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah kita mengharap syafaatnya. Esok yang menyambut di Telaga Kautsar di Haud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunannya, cucu cicitnya, anak-anaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita su'ul adab, tergelincir adab, sama ada dengan keturunannya, dengan kabilahnya, dengan bangsanya, dikhawatiri kita dihalau daripada tempat itu. Sedangkan kita sangat-sangat mengharapkan itu. Sebab itu dalam marhaban kita sebutkan, kalau marhaban, hidup suasana di Johor, kita merindui suasana tersebut. Suasana kita beramai-ramai bermarhaban. Asyraqal badru alaina faqtafat minhul budur mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi alimu siri wa akhfa mustajila awati auduka safil mubarak birduna yauman nusyuri auduka kolam dikau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safil mubarad, suci, sejuk, sekira-kira orang yang meminumnya tidak akan haus buat selama-lamanya.
Sekiranya diizinkan kita meminumnya. Di mana hari yang tiada terlebih haus. Hari itu kalau orang dikatakan haus, paling haus. Berhaus kita hidup di dunia ini. Tapi apabila menikmati air dari kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang kehausan, hilang buat selama-lamanya. Wirduna yang mana akan datang kepada kami. Yauman nusyur. Pada hari esok, hari kiamat. Alangkah indah dan berbahagianya orang-orang yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kolamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita semua termasuk dari kalangan dapat menikmati air tersebut. Selamatkan kita daripada huru-hara hari kiamat. Kurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Itu akhirnya tuan-tuan puan-puan, ada lagi 5 minit. Saya ikut masa yang diberikan. Kalau tak beri kepada saya masa pun, saya akan pendekkan. Saya antara orang yang kurang berminat sedikit. Tak kira lah di mana saja pun. Sebab kalau dalam perkara berceramah ni, banyak uji. Lagi pula sejuk yang macam tu. Kalau tak betul-betul. Kan tuan-tuan puan-puan, saya sendiri. Saya pernah dalam keadaan macam ini, saya pergi belajar. Almarhum Ustaz Fakir Zaid di Muar. Saya daripada Tangkak. Asal saya orang Johor Bahru. Sekolah di Johor Bahru, sekolah menengah di sekolah teknik di Batu Pahat. Khusus kimpalan fabrikasi logam. Tapi oleh kerana niat saya nak menjadi hafizul Quran, saya pergi kepada tempat madrasah yang sebelum daripada keputusan SPM saya. Bahkan saya telah nampak sebab tu saya keluar cepat. Sebelum daripada datangnya keputusan. Dah boleh bayang dah apa yang dapat. Memang niat tu berombak-rombak dalam ni. Daripada tingkatan 4 lagi. Masa saya welding tu pun saya ingat Hafiz. Lepas tu saya duduk kat asrama sekolah teknik Batu Pahat tu, saya masuk nasyid, saya masuk macam-macam pertandingan yang nisbah kepada agama ni, saya masuk. Jadi esko agama, semua saya masuk. Sebab minat kita pada. Akhirnya Allah Ta'ala menunaikan hajat kita tu. Kita pergi daripada satu tempat ke satu tempat. Berkat doa ibu dan ayah, jadi saya macam ni. Berkat pertolongan keduanya dan juga pertolongan orang-orang yang tak sudi membantu kita. Jadilah kita dapat jugalah, walau tak banyak pun sedikit sebanyak, berkongsi pengalaman dengan orang. Hilang dah apa saya nak. Jadi kita begitulah harapan kita untuk sama-sama berdoa kepada Allah agar ditetapkan kita di atas dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab I'anatul Talibin, akhirnya ya saya akhirkan dengan cerita ini. Dahulu di Syam sekitar Syria, kalau dalam bahasa Arab Suria. Di Syam dahulu ada seorang pemuda yang tampan. Asyik bermain kuda. Sangat pintar mengendalikan kudanya. Namun pada suatu hari, tiba-tiba kudanya menjadi liar. Ini berlaku di zaman Malik ibnu Marwan. Khalifah Malik ibnu Marwan. Sedang ia mengendalikan kudanya, tiba-tiba kudanya menjadi liar. Dan akhirnya kudanya masuk menabrak tu apa itu dalam bahasa? Melanggar tembok khalifah, rumah khalifah, istana khalifah Malik ibnu Marwan tersebut. Macam mana dia kendalikan kuda itu, babas kena dekat tembok tu, masuk pada pintu utama istananya,
Istana Malik bin Ibnu Marwan. Dan di situ ada pula anak khalifah. Dan akhirnya anak khalifah itu mati. Sebabkan dilanggar oleh kuda bagi pemuda tersebut. Orang kuda tu anak khalifah. Mati. Lalu sampailah berita kepada khalifah. Lalu memerintahkan tenteranya untuk memanggil, tangkap pemuda tersebut. Lalu ditangkaplah pemuda tersebut di dalam perjalanan terdekat. Ya Allah, aku bernazar. Nazar Ingat tu. Nazar. Ingat lain, nazar lain. Ada kadang-kadang kita ada niat. Kalau aku dapat bonus, nak bagi kepada. Jadi dah dapat bonus, tengok duit tu. Baru ni. Sikit. Padahal dia nak bagi banyak. Tak apa. Bukan nazarnya. Sebab itu, dia. Kalau dia tak sedar hati nak bagi, bismillah bagi. Kalau berubah, nak bagi ke lain, bismillah boleh juga. Asal saja duitnya halal. Nazar tak boleh. Jadi pemuda ni nazar. Buat nazarnya. Tiba-tiba terdetik hati nak bernazar. Sebab dia dah nampak dah. Ini kalau menghadap khalifah, apa yang akan berlaku? Kesannya amat buruk. Kalau hidup sengsara, kalau tak hidup mati. Lalu dia bernazar, jikalaulah Allah Ta'ala melepaskan aku daripada peristiwa buruk yang akan. Nescaya aku bernazar akan mengadakan sambutan Maulidur Rasulullah SAW. Lalu dibawanya ke dalam istana. Sampai kepada singgah sana, nampak Ibnu Marwan sedang menunggunya. Khalifah ketika itu. Lalu ditanyanya, adakah kamu mempunyai tukang sihir? Tanya kepada pemuda ni, adakah kamu mempunyai tukang sihir? Lalu dijawab, demi Allah tak ada. Tak ada tukang sihir bagi. Dengar ni baik-baik. Aku berkenan untuk sekarang beritahu, kau ada tukang sihir ataupun tidak? Tak ada, wallahi demi Allah. Saya tak ada tukang sihir. Jadi apa yang kau buat kepada aku sehingga lembut hati aku nak mengampunkan kau? Sebab ni bukan kes biasa, ni kes berat ni. Mati anaknya. Tolong beritahu aku dengan jujur. Lalu dikata, saya tak buat apa-apa. Sebelum datang jumpa Tuan, saya tak buat apa-apa. Melainkan ada satu. Saya bernazar kalau lepas daripada hukuman Tuan, saya nak buat kenduri Maulidur Rasul sallallahu alaihi. Fahamlah Malik Ibnu Marwan sebab ini. Nah, ambil ini 1000 dinar. Bukan dihukum, bahkan diberi lagi 1000 dinar. Ambil ini 1000 dinar, aku halalkan darah anak aku. Buat apa yang kau nak buat, yakni daripada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masukkan bahagian aku. Sesungguhnya amat bermakna nazar kamu itu. Yakni niat kamu untuk menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini adalah cerita-cerita, namun ia menjadikan sebagai pemangkit yang baik. Pasti natijahnya baik. Apatah lagi kebaikan itu disandarkan semata-mata bagi membesarkan dan memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sahbihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada sedia untuk mendengar daripada saya sebahagian sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesediaan bahagia Datuk Haji Muhammad Osman, setiausaha, timbalan setiausaha. Terima kasih kerana menjemput. Saya bukan dari. Rasa macam sangat beri penghargaan. Kalaulah kesilapan dan kesalahan, saya mohon. Sebab saya tak pandai nak beradab. Maklum, ustaz biasa je. Datang daripada Sagil, Tangkak. Kampung.
Tapi terima kasih banyak-banyak. Dan saya yakin tuan-tuan perempuan juga dari berkampung. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan perempuan, datuk-datuk semua, diberkati umurnya, berkati rezekinya, murahkan rezeki. Jikalau ada di kalangan kita ni yang sakit-sakit, disembuhkan dengan berkat selawat ke atas Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah dan selawat ke atas baginda, Allah Ta'ala mengangkatkan penyakit-penyakit yang sedang melanda dan menimpa dan amnya di Malaysia. Khususnya penyakit COVID. Disembuhkan bagi mereka yang ditimpakan penyakit ini. Dilindungi kita, dipelihara negeri kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami-suami kita, isteri-isteri kita. Diselamatkan, dipeliharakan, ditambahkan iman dan Islam. Berikan cahaya Islam dan iman. Dan dimatikan kita semua insya-Allah di dalam husnul khatimah. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uliqal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqq qadri miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir. Tughliqu biha anna abwab asy-syarri wat ta'sir. Wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih pada Al-Fadil Ustaz Taufik bin Haji Amis, penceramah jemputan kita yang telah sampaikan ceramah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kat majlis Bandaraya Johor Bahru. Walaupun masanya agak terhad, namun segala apa ilmu yang telah disampaikan kepada kita, insya-Allah kita jadikan sebagai satu amalan kita, jadikan sebagai satu peribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ia akan memberikan manfaat pada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya bagi pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih khususnya kepada Yang Berhormat Datuk Bandar, jabatan dan seluruh warga Bandar Johor Bahru yang mengikuti ceramah Maulid Rasul. Mudah-mudahan kita sekalian mendapat keberkatan, ridaan, taufik hidayah Allah Subhanahu wa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا رسول سلام عليك في سلام عليك يا حبيب عليك أشرق البدر فاختفت أشرق البدر عليك قلت يا إسلامي كما رأيت يا حبيبي أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إبريق أنت من الصدور
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi